Bertemu kembali rentasan berita edisi 955. Saya Zawaz Yusof antara paparan utama malam ini. Benarkah No Anwar No DAP sudah tiada lagi? Serahkan amanah kepada yang pakar. Nampaknya yang khianat setia dengan pengkhianatannya. PAS sebenarnya bukan parti perpaduan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak kira apa slogan yang digunakan sama ada satu Malaysia atau keluarga Malaysia, perancangan untuk memajukan negara harus menyasarkan pembangunan lestari. Ia bermatlamat untuk menghapuskan kemiskinan, melindungi planet serta keamanan dan equity kepada semua pihak. Maknanya ia perancangan yang mementingkan equity, yang mengutamakan proses bukan semata-mata hasil yang lumayan jangka pendek. Kita tidak mahu lagi mendengar kisah sedih banjir lumpur akibat pembalakan melampau dan penafian dangkal dari mulut pemimpin yang bebal. Bagaimana pemimpin membuat keputusan yang adil untuk rakyat telah diberi panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Justru jika benar bahawa UMNO akan menghentikan slogan bebalnya No Anwar No DAP, ia merupakan langkah yang amat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 13 itu. Malah ia merupakan politik yang matang, bukan budaya politik matang dan sederhana yang dicanang oleh PAS, tetapi seperti tong kosong yang kuat bunyinya sahaja. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam kenyataan bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pertemuan dan perbincangan tersebut bertujuan untuk merealisasikan titah hasrat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk meredakan suhu politik dalam negara. Hadir dalam pertemuan tersebut ialah Ahli Majlis Pakatan Harapan iaitu Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP Lim Guan Eng. Pertemuan yang berlangsung selama lebih 1 jam ini tertumpu kepada agenda kepentingan rakyat dalam mencari titik persamaan yang terbaik bagi menangani krisis pandemik COVID-19, menjaga nyawa dan keselamatan diri daripada ancaman wabak dan membebaskan rakyat daripada cengkaman ekonomi berikutan kehilangan pekerjaan dan pendapatan, kata kenyataan itu. Menurut kenyataan itu, persetujuan bersama telah dicapai dalam memperkasa fungsi Parlimen Malaysia sebagai institusi yang bertanggungjawab dan konstruktif menyemak dan mengimbang tadbir urus eksekutif supaya lebih telus dan memenuhi kehendak rakyat. Kami juga bersetuju dan memahami peri pentingnya kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan yang lebih kondusif untuk rakyat dan negara dalam konteks keluarga Malaysia, tegas mereka. Terdahulu dalam ucapan sulungnya, Ismail Sabri mempelawa Parti Pembangkang menyertai Majlis Pemulihan Negara MPN dan Jawatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Menurut laporan, UMNO akan mengenepikan slogan No Anwar No DAP demi kerjasama dengan Pakatan Harapan untuk menangani masalah pandemik dan kesan akibatnya kepada negara. Ismail mewakili UMNO. Saya cakap kepada dia sudah boleh bincang dengan Anwar dan DAP. Sebelum ini, No Anwar No DAP. Nampaknya sudah berubah. Jadi Ismail kata demi titah agung untuk kerjasama tangani COVID-19, kata Anwar di petik media selepas pertemuan bersejarah itu. Dia berkata Pakatan Harapan menekankan agar program-program untuk rakyat, terutama golongan
golongan miskin yang kehilangan pekerjaan perlu diberikan keutamaan oleh Perdana Menteri yang baharu ini. Dalam masa yang sama, Presiden amanah pula mencadangkan agar Perdana Menteri memperkenalkan kaedah dan pendekatan baru bagi mengatasi masalah pandemik dan tidak perlu lagi menggunakan kaedah yang lama. Sementara itu, Guan Eng membangkitkan mengenai masalah ekonomi yang terpaksa dihadapi rakyat negara ini ketika pandemik yang juga wajib diberi keutamaan oleh Ismail Sabri. Setelah ekonomi negara dirosakkan oleh skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang menyebabkan negara berhutang sebanyak 50.5 bilion ringgit, mampukah pimpinan kerajaan yang baharu membawa Malaysia keluar dari perangkap tersebut? Jika UMNO kekal dengan pemikiran yang jumud dan asabiah, maka tidak akan ada cahaya di hujung terowong kemelesetan ekonomi akibat kebebalan mereka. Maka kita akan terus-menerus melihat ekonomi yang memperkayakan si kaya dan memperhambakan si miskin. Jika itu pengakhirannya, kita sebenarnya ingkar perintah Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menitahkan agar semua 59 ahli Dewan Undangan Negeri itu mempamerkan politik matang dan memberi kerjasama kepada kerajaan demi kepentingan negeri dan rakyat. Baginda menghargai langkah Menteri Besar Perak Datuk Sa'rani Muhammad yang mengenepikan diskriminasi dalam kalangan wakil rakyat kerajaan dan pembangkang dengan memberi peruntukan yang sama. Tidak baginda, ia merupakan langkah berani memperkenalkan budaya baharu dalam pentadbiran negeri dan dapat meminimumkan perselisihan politik. Langkah tersebut mungkin satu langkah permulaan yang kecil, tetapi langkah kecil jika terus disuburkan akan membantu melonjakkan budaya politik baharu aras tinggi yang kurang berkonfrontasi sifatnya. Baginda bertitah demikian sempena istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama tahun keempat Dewan Undangan Negeri ke-14 Perak pada 25 Ogos lalu. Terdahulu, baginda yang juga Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah USAS bertitah pandemik COVID-19 yang sedang dihadapi harus menginsafkan pemimpin yang telah diamanahkan untuk melakukan penetapan semula atau riset perkara-perkara yang perlu dalam tadbir urus negara berteraskan keadilan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada yang ahli dalam bidangnya. Baginda bertitah bahawa ahli falsafah Islam Ibn Khaldun 800 tahun lalu dalam karyanya Muqaddimah memberi peringatan bahawa sesebuah tamadun akan runtuh apabila pemerintah gagal melaksanakan keadilan. Sultan Nazrin yang juga timbalan Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa dunia merupakan gelanggang persaingan pemikiran untuk meneroka, menerima atau menolak kebenaran. Jawatan, pangkat dan kekayaan jangan sampai menukar sifat-sifat mulia insani. Kita sepatutnya mengamalkan sifat merendah diri, insaf sebagai seorang hamba dan sifat bersedia menerima nasihat daripada seseorang yang berkedudukan lebih rendah daripada kita, serta sifat cepat memohon maaf apabila melakukan kesilapan. Terimalah setiap nasihat, lebih-lebih lagi teguran sebagai peringatan untuk menjauhkan kita daripada hanyut dalam khayalan kehebatan. Titah baginda yang dibacakan oleh Pro-Chancellor USAS Jeneral Besar Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin ketika menyempurnakan istiadat convocation universiti itu kali ke-13 yang berlangsung secara maya pada 23 Ogos lalu. Sultan Nazrin juga mengingatkan pemimpin supaya mendalami lubuk hati, menyelami daya fikir agar dapat menginsafi tentang kemungkinan jatuhnya sesebuah identiti politik, kerajaan, negara dan tamadun jika sesebuah negara tidak memiliki cukup persediaan dan kekuatan. Pada zaman silam, ulama mentafsirkan apabila sesuatu bencana diturunkan menandakan kemurkaan ilahi terhadap perbuatan dosa dan kezaliman manusia. Oleh itu, di samping usaha begitu gigih yang diterokai untuk mencari formula mengatasi wabak, manusia wajib meneguhkan iman, menerima sesuatu bencana sebagai qadar yang telah ditentukan ilahi dan berusaha mencari rahsia yang terkandung di sebalik bencana yang diturunkan. Titah baginda. Mari kita luaskan skop titah Sultan Perak ini dari negeri Perak ke seluruh negara. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa negara ini semasa pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional ketinggalan dalam mencari jalan keluar daripada cengkaman COVID-19 berbanding negara-negara lain, termasuk yang lebih miskin berbanding Malaysia dari segi keluaran domestik negara kasar atau GDP. Maknanya, keadaan ekonomi negara kucak kacir kerana portfolio yang berkait dengan ekonomi tidak diamanahkan kepada yang ahli
ahli dalam bidangnya seperti Titah Sultan Nazrin. Dalam bahasa mudah, ia tidak dipegang oleh orang-orang yang benar-benar berwibawa dalam mengurus public sektor ekonomi atau ekonomi sektor awam dan perkhidmatan awam yang berkaitan. Sebaliknya, ia diberi atas dasar scheme of things atau ghanimah untuk memperkuat kedudukan Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Yassin ketika itu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tentu menyedari perkara ini walaupun kita tidak mengharapkan satu idea yang genius daripada beliau. Sekurang-kurangnya beliau diberi peluang untuk memperbaiki kerosakan yang berlaku melalui pelantikan anggota kabinet daripada kalangan yang ahli dengan penuh hemah dan cermat. Menurut pemerhatian pengerusi DAP Johor Liu Chin Tong, negara kita huru-hara semata-mata kerana para pemimpin politik gabungan pemerintah sentiasa bergelut antara satu sama lain untuk merebut kuasa. Sedangkan sepatutnya, kata beliau, para menteri berperanan untuk menyemak dan mengimbang antara satu sama lain melalui mesyuarat kabinet serta persaingan sihat antara kementerian di samping menyokong sesama kementerian melalui konsep tanggungjawab bersama. Beliau berkata antara punca utama krisis skandal gegasi 1MDB boleh berlaku ialah kerana Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak turut memegang jawatan Menteri Keuangan. Dengan itu, apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu pengerusi bersatu tidak melantik dirinya menjadi Menteri Keuangan atau mengambil sebarang portfolio tambahan, ujar Chin Tong. Malah, kata pengerusi Biro Pendidikan DAP itu Tun Dr. Mahathir menarik keluar Unit Perancang Ekonomi atau UPE dari Jabatan Perdana Menteri JPM untuk dijadikan sebuah kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri dari keadilan. Malangnya, jom China melihat menteri ini dilantik bukan daripada kalangan yang ahli dalam perihal ekonomi sektor awam, tetapi kerana sebagai menyokong kuat Perdana Menteri ketika itu. Beliau diberi jawatan sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri walaupun prestasinya sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi amat buruk. Pelantikan hanya kerana peranannya sebagai perancang langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu. Jika beliau dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri yang berkemungkinan akan memegang jawatan Menteri Keuangan, ia umpama harakiri bagi Ismail Sabri. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikanlah sempadan. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menasihatkan akar umbi supaya jangan terjebak dengan provokasi cyber trooper Perikatan Nasional bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal mendapat sokongan parti pembangkang lain termasuk Warisan dan Pejuang. Kononnya Anwar hanya berjaya mendapat 92 akuan bersumpah ahli parlimen yang menyokong beliau. Khalid menjelaskan Pakatan Harapan mengharapkan bersatu yang dijatuhkan oleh UMNO menebus kembali dosa pengkhianatan mereka. Tetapi ternyata pengkhianatan ini kekal setia kepada pengkhianatan. Beliau berkata demikian dalam program Bicara YB Khalid Samad siri 121 di Jom China malam tadi dengan tajuk Kerajaan Pilihan Rakyat atau Kerajaan Pilihan Ahli Dewan. Mengulas mengenai pertemuan antara pimpinan Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, beliau berkata pimpinan bersetuju memberi kerjasama demi menyampaikan hasrat rakyat untuk memulihkan negara. Sikap Ismail Sabri berbeza dengan Tan Sri Mahyadin Yassin yang ternyata gagal. Setelah nazak kerana UMNO menarik sokongan kepadanya, barulah beliau menawarkan solusi untuk kerjasama. Bagaimanapun, Khalid berpendapat kerajaan hari ini memang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah rakyat kerana barisan kepimpinan mereka tidak ada beza dengan kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Kerajaan yang PNPN dengan kerajaan BNPN ni sama je, tak ada beza. Ya, dari segi anggotanya, dari segi orangnya, dari segi kemampuannya. Dah terbukti lepas setahun lebih mereka telah gagal. Tegas Khalid. Beliau menegaskan bahawa Pakatan Harapan telah menyampaikan kepada Perdana Menteri baharu jika beliau buat cara Mahyadin iaitu enggan mendengar pandangan pembangkang seperti tidak mahu membuat sidang parlimen, maka kerajaan beliau akan gagal seperti Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Maknanya kerajaan gagal 1.0 diganti pula dengan kerajaan gagal 2.0, kata beliau. Menurut ahli Parlimen Shah Alam itu, jika Ismail Sabri mempunyai iltizam mahu membantu rakyat, beliau mesti mengambil pendekatan terbuka dan inklusif dengan menjalinkan kerjasama dengan semua pihak termasuk pihak pembangkang. Dia kena mengembalikan persoalan semak imbang dengan menghidupkan institusi parlimen supaya perkembangan dalam parlimen di mana perbincangan bersama pihak kerajaan dan pembangkang mengenai masalah rakyat dapat didengar dan cari jalan penyelesaiannya. Inilah cara politik di negara-negara maju dengan demokrasi yang matang, ada kerjasama, perbahasan dan perbincangan
hubungan antara kerajaan dan pihak pembangkang. Jelas beliau. Kata Khalid lagi, Pakatan Harapan akan menjadi pembangkang bertanggungjawab dan sanggup untuk bekerjasama dengan Ismail Sabri demi rakyat. Dalam pada itu, beliau tetap yakin pada pilihan raya umum ke-15, Pakatan Harapan akan kembalikan kerajaan ini kepada mandat rakyat. Seperkara lagi, Khalid menegaskan bahawa pihak Pakatan Harapan tidak akan terlibat jika ada apa-apa gerakan politik selepas ini untuk menjatuhkan Ismail Sabri pula. Ini kerana yang penting sekarang ialah kerajaan dapat bertindak dengan lebih berkesan membantu rakyat jelata. Beliau juga mengingatkan pihak yang kini mempertikaikan kewibawaan pimpinan Pakatan Harapan sehingga ada yang menuntut supaya pengerusi dan ketua pembangkang ditukar menghentikan provokasi berkenaan. Menurut Khalid, pimpinan Pakatan Harapan telah mencuba sedaya upaya mereka, tetapi usaha ini tidak berjaya kerana gerombolan pengkhianat ini langsung tidak pernah insaf atau rasa berdosa setelah mengkhianati mandat rakyat dan kekal setia kepada pengkhianatan mereka. Langkah pimpinan Pakatan Harapan yang bersedia untuk bekerjasama sekaligus menolak tomahan bahawa Anwar Ibrahim gila kuasa. Malah tuduhan bahawa Pakatan Harapan rakus untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional kini jatuh ke atas bahu pengkhianat mandat rakyat itu sendiri. Ini amat jelas apabila Mahyadin dan gerombolannya sanggup kembali berpelukan dengan kumpulan yang menjatuhkannya. Malah, seperti kata Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, pihaknya telah menyenaraikan nama ahli-ahli yang sesuai untuk mengisi jawatan di dalam Kabinet Ismail Sabri. Kalau itu bukan gila kuasa, apa lagi namanya? Dalam forum perdana Ehwal Islam bertajuk Semarakkan Cinta di TV1 baru-baru ini, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Dr. Nik Zawawi Muhammad Saleh berhujah dengan lantang mengenai perpaduan. Beliau berkata Rasulullah SAW berjaya menyatu padukan ratusan kabilah dari pelbagai bangsa dan agama di Madinah melalui modal penyatuan. Rasulullah SAW membawa modal kemerdekaan Islam, bersatu tanda kita merdeka, kalau berpecah kita bukan merdeka. Kemerdekaan yang hakiki dan berjaya apabila kita bersatu dan kita menggunakan kekuatan yang ada untuk bina negara melalui kepelbagaian bangsa yang ada di negara ini, katanya. Menurut beliau, dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang diajar oleh Allah untuk kita berpecah. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak ada satu hadis yang diajar supaya kita berpecah. Banyak ayat-ayat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersatu padu antara satu sama lain, ujarnya. Seterusnya beliau menegaskan bahawa konsep perpaduan Islam bukan sahaja berjaya menyatu padukan bangsa, malah memajukan ekonomi serta sosial sesebuah tamadun. Beliau mengingatkan bahawa masyarakat majmuk di Malaysia merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab masyarakat majmuk ada kelebihan masing-masing. Orang Melayu, Cina, India dan kaum pribumi di Sabah dan Sarawak mempunyai kelebihan masing-masing. Kelebihan ini kalau kita bersatu padu antara satu sama lain, negara kita memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang lebih kuat daripada negara-negara yang ada daripada satu bangsa. Ini kita kena ingat, tegasnya. Layakkah pemimpin PAS menjadi juara dalam perpaduan? Nik Zawawi lupa bahawa seorang pemimpin PAS dalam ceramahnya di Kampung Banggol Peradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981 pernah berkata, "Saudara-saudaraku sekalian, percayalah, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama memerintah kerajaan. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh kerana itulah kita cuba berlawan dengan mereka. Percayalah saudara-saudaraku sekalian, perjuangan kita adalah jihad, ucapan kita adalah jihad, derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah dengan menghadapi puak-puak ini. Kerana kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid, mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha, kita tidak perlu masuk Hindu, kita tidak perlu masuk Kristian, tapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku." Sedutan ceramah ini kemudian dikenali sebagai Amanat Hadi. Bernama pada 11 Januari 2013 melaporkan pengerusi jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Syukur Husin berkata, PAS yang mengeluarkan amanat berkenaan. Justru mereka perlu dipertanggungjawabkan terhadap kemelut yang timbul akibat perbuatan berkenaan. Abdul Syukur berkata perkara itu diputuskan dalam muzakarah khas jawatan kuasa yang bersidang pada 8 Januari 2013 sebagai penegasan semula kepada semua pihak termasuk kerajaan terhadap beberapa keputusan yang telah dibuat bagi membendung perpecahan umat Islam
akibat isu itu. Bila menegaskan perbincangan lanjut atau fatwa baharu mengenai isu itu tidak diperlukan dan harus mengikut fatwa sedia ada dikeluarkan pada 21 November 1984, termasuk fatwa mengenai perpecahan umat Islam dikeluarkan pada 15 Februari 2001 yang telah diperkenankan Majlis Raja-Raja dan perlu dipatuhi semua pihak. Menurut laporan, Abdul Syukur berkata isu kafir-mengkafir seseorang Islam kepada seseorang Islam yang lain adalah perkara yang amat serius dan berbahaya kepada tertuduh atau yang kena tuduh. Jika tuduhan itu tidak tepat dengan sifat yang menjadikan kena tuduh tersebut murtad, maka kembalilah hukum murtad itu kepada orang yang menuduhnya, katanya. Sehingga hari ini PAS kekal dengan sikap sebenarnya. Malah Zawawi sendiri pernah menjatuhkan hukum wajib untuk mereka menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Parti kita PAS berhadapan dengan PH, hukumnya adalah wajib. Menjatuhkan kerajaan yang sedia ada ketika ini hukumnya wajib, katanya di Muktamar PAS di Indra Mahkota, Kuantan pada Jun 2019 lalu. PAS kemudian bersekongkol dengan gerombolan pengkhianat menerusi rampasan kuasa yang lebih dikenali sebagai tebuk atap demi menubuhkan kerajaan. Mungkin PAS setelah melakukan tebuk atap boleh membuang fatwa tersebut dari laman portal e-JAKIM. Namun rakyat Marhain lebih-lebih lagi yang keluarga berpecah belah gara-gara penyebaran amanat hadi itu tidak akan lupa. PAS bukan parti yang memperjuangkan perpaduan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.